kesian tu. Saya tahu memang dah selalu berdiri kan waktu kerja berapa jam kan. Tapi kalau boleh kita naklah dia orang duduk dengan selesa. Ini sador-sador belakang ni depan saya ni. Orang lain sador tangan kan, ni sador kaki ni, peha, betis semua sador ni. Masya Allah. Macam mana tu tuan? Boleh dia orang tengah ambil kerusi ya. Lepas tu susunlah depan ni, dekat sikit ya. Sian dia orang ujung, takut termasuk dalam mesin tu. Boleh. Ya, depan. Gerak. Ya. Nak duduk kiri kanan depan saya pun boleh. Betul? Ni atas riba pun boleh. Sebab bulan puasa kan kena sabar. Okey. Kita bagi masa sekejap. Boleh tunjukkan audien kejap. Gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Baik, alhamdulillah. Kalau ikutkan jumlah pekerja, ramai lelaki ke ramai perempuan? Memang perempuan memang lebih ramai. Berapa persen? 70%. Lebih kurang. 70, 30. 30 lelaki. Jadi pada lelaki pergi mana? Perempuan cari rezeki. Lelaki makin kurang. Tapi kalau ikutkan pejabat pendaftaran, jumlah kelahiran lelaki dan perempuan di Malaysia seimbang. Kedua, sebab dulu saya kerja Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan selalu dengan pejabat pendaftaran. Kelahiran anak lelaki lebih tinggi berbanding anak perempuan kalau Malaysia. Mungkin dah berubah sama macam itulah lebih kurang. Tapi nanti kita akan pergi insya-Allah. Okey, sila. Ada lagi yang ramai berdiri macam mana tu Meme duduk sini kan. Ni bersih tak kau nak duduk? Kotor. Tak susah hati saya tengok tu kalau dek tunjuk dulu yang ni. Yelah yang duduk boleh cakap gitu. Masya Allah. Saya untuk sahabat-sahabat di live, saya sedang berada di sebuah kilang. Nama kilang ini adalah Shin-Etsu Malaysia. Shin-Etsu Malaysia. Betul tak Shin-Etsu? Shin-Etsu. Shin-Etsu. Yang saya tahu kalau Jepun ni Shiroto. Shiroto tu apa? Tak ni. Apa tu air tu apa? Yakult. Betul tak Jepun kan? Yang tu tahulah. Shin-Etsu. Shin-Etsu. Okey, nanti. Tak apa, kita tengok dulu. Macam mana tu nak selesaikan tu? Ke tak apa dah? Tak apa. Ambil kerusi kan? Angkut kerusi. Okey. Subhanallah. Baik, saya mulalah ya. Okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam puasa je. Memang puasa ke? Sebab tu macam tak larat jawab salam tu kan. Macam ada 2 orang je padahal ada 2,000 ni. Okey, lagi sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Apa khabar semua? Baik. Siapa yang dia khabar dia baik, angkat satu tangan, angkat. Siapa dia baik khabarnya? Khabar baik. Siapa yang baik? Susah nak faham kan soalan? Aduh. Okey, angkat tinggi-tinggi. Siapa yang dia baik dan juga dia bahagia, angkat 2 tangan.
Jangan tunjuk kat orang kita menderita ya. Nampak bahagia. Yang lelaki pun nampak bahagia tu, dah kahwin belum tu yang bahagia tu. Wah, bersungguh dia. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari sama-sama kita memuji Allah. Muslimin muslimat, wahai kaum Islam sekalian. Kebanyakannya Muslim ke non-Muslim bekerja di kilang ni? Muslim, Masya Allah. Dan yang hadir sekarang pasti semuanya adalah Muslim. Bila kita sebut Alhamdulillah segala puji bagi Allah, lalu kita jangan berlengah untuk memuji Allah. Sama-sama ya, kita memuji Allah dengan lafaz Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Okey, sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. 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 Subhanallah membawa maksud Maha suci Allah. Kita menyucikan Allah daripada sekutu, daripada yang menyamainya. Kita menyucikan Allah dari segala kekurangan, menyucikan Allah dari segala kesilapan. Allah itu suci daripada perbuat salah, berbuat silap, kekurangan. Apa yang Allah rencanakan untuk kita daripada sejak kita lahir, daripada ibu bapa mana, dibesarkan dalam keluarga yang macam mana, walaupun ada yang pahit, ada yang sangat menyedihkan, ada yang kita trauma dalam proses kita membesar, Allah tidak pernah silap dalam mengatur kehidupan kita. Buktinya, kita masih berada di sini. Kita masih kuat untuk teguh berdiri menghadapi pelbagai ujian dan cabaran. Di sebalik segala aturan Allah itu, kita belajar erti sabar, kita belajar erti syukur. Maka Allah suci dan bersih daripada melakukan apa jua kesilapan. Lalu kita memuji Allah lagi dengan Subhanallah, Alhamdulillah. Segala pujian bagi Allah. Kita memuji Allah. Sebab apa? Segala pujian memang layak hanya untuk Allah. Kalau kita nampak ada orang yang kalau Indonesia dicakap, kalau cantik tu apa ya? Cantik tu cantik lah kan? Cantik banget, kan? Kalau lelaki ganteng. Ganteng. Saya tengok lelaki depan ni ganteng. Encik ni ganteng sekali. Apa rahsia? Mesti isteri encik pandai jaga encik ya. Saya ya isteri dia ya, saya. Yang lelaki ganteng depan ni sudah berpunya. Bukan Ahmad Albat yang punya, saya yang punya. Okey. Di sebelahnya itu anak saya yang sulung, umurnya 17 tahun. Hari ni dalam proses hantar dia dekat asrama, adalah urusan sikit sebab tu dia hadir. Katanya kenapa tak pergi sekolah tu. Jadi sekejap lagi memang terus ke Gombak. Jadi anak sulung Atikah, anak nombor 1, 17 tahun. Kita kahwin 18 tahun cik ya. Saya sudah lama ya jadi isteri encik. Saya isteri yang menakutkan kan. Sebab saya tengok ramai perempuan ini, cowok-cowok kan. Cowok ke cewek? Cewek. Ramai cewek-cewek ni. Encik hati-hati ya. Saya isteri yang menakutkan. Gurau-gurau ya. Puan-puan, tuan-tuan sekalian, Masya Allah. Atikah anak sulung daripada 7 orang. Jadi ada 7 orang anak. Anak yang paling kecil 4 tahun. Bermaksud 4 tahun yang lepas saya datang ke sini. Siapa masih ingat saya pernah ceramah, tapi bukan di kantin ni, di kantin satu lagi. Siapa pernah ingat, angkat tangan? Oh, buat-buat ingatlah, angkatlah semua. Masya Allah. Mungkin sudah bertukar kan? Ramai yang baru kot. Baru first time jumpa.
Okey, siapa yang kenal saya angkat tangan? Siapa yang kenal saya? Ada yang kenal? Oh, kenal. Sebab saya diberitahu ramai yang Indonesia. Okey, siapa orang Malaysia angkat tangan? Malaysia? Oh, ramai Malaysia. Jangan terasa pula, oh kenapa nampak macam Indonesia? Lebih kurang saja Malaysia, Indonesia kan. Siapa daripada Indonesia angkat tangan? Okey, ramai juga. Ya, hampir sama. Daripada Nepal, ada Nepal? Tapi kalau ada pun mungkin dia tak masuk lah sebab dia tak faham. Bangladesh? Okey, lagi Ustazah, dia pun tak faham. Jadi kebanyakannya Malaysia dengan Indonesia. Kita daripada rumpun yang sama, Melayu Nusantara. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey. 4 tahun lepas, saya ingat lagi masa tu ceramahnya di kantin di kilang ini juga, tapi kantin di Pelan 2. Dan saya ingat masa tu bulan Ramadan juga. Saya tengah mengandung anak yang ke-7, Fatimah. Lepas tu kantin yang sama yang non-Muslim makan. Jadi masa ceramah tengok diorang lalu lalang, lepas tu nampak kok ujung sana macam mereka makan. Lepas tu bauan masakan. Oh, sangat mencabar. Itu antara pengalaman yang mengerikan lah. Kan ceramah di kantin pada bulan Ramadan, lepas tu tengah mengandung, lepas tu nampak orang lalu-lalang makan, lap mulut, lepas tu bau masuk. Tapi berjaya jugalah habis ceramah masa tu. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau kita lihat ada orang yang cantik, handsome, kita pun puji. Wah, kamu cantik banget ya. Tapi sebenarnya kita sedang memuji pencipta. Jangan sampai kita terleka memuji makhluk yang dicipta sehingga kita lupa untuk memuji Allah yang menciptakan. Allah ya badi' yang menciptakan keindahan. Lalu bila ada orang yang cantik ke, yang indah ke, jangan terleka kerana itu adalah ujian. Jika tidak bersyukur kepada Allah, Allah boleh tarik bila-bila masa di dunia, ataupun ia menjadi sebab akan dibinasakan di akhirat kelak sebab tidak bersyukur kepada Allah. Dia jadi sombong, dia jadi pandang rendah pada orang lain, dia jadi riak dan sebagainya. Jadi kedua-duanya ujian. Yang kurus ujian, yang tidak kurus ujian. Saya tak sebut gemuk ya. Saya sebut yang tidak berapa kurus kan. Fikirannya bila mau diet. Dah 20 tahun dah ayat tu. Kan? Kenapa diet asyik tak jadi? Berulang-ulang tahun dia sebut kan. Jadi keduanya ujian. Semua apa yang berlaku, baik ataupun buruk, yang kita mahu dan tidak mahu, semua adalah ujian. Sama ada kita sabar ataupun kita syukur. Subhanallah. Kemudian zikir tadi kita sebut la ilaha illallah. Tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada tempat bergantung melainkan Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di sini umat Nabi Muhammad angkat tangan? Ya, takut ada yang tidak sedar ya. Takut dia ingat dia umat Nabi Nuh. Okey, angkat. Kita semua umat Nabi Muhammad. Kita terpilih. Walaupun kita tidak pernah memilih. Kita tidak pernah memilih untuk lahir sebagai umat Nabi Muhammad. Tetapi kita dipilih oleh Allah. Dan sekalian umat terdahulu semua mengimpikan untuk jadi umat Nabi Muhammad. Bahkan para Nabi terdahulu pun semua mengimpikan untuk jadi umat Nabi Muhammad. Contohnya dalam perbualan Nabi Musa alaihi salam kalamullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa diberi gelaran kalamullah, iaitu seorang nabi yang diberikan oleh Allah kemampuan, kelebihan boleh bercakap dengan Allah dengan kerap. Saya dulu belajar di Mesir. Mesir ni di mana? Di Egypt. Egypt di mana? Di Mesir. Okeylah, Mesir itu bumi Anbiya. Mesir itu juga tempat bermulanya Bani Israel. Kan kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Dulu masa ijazah lah saya belajar di sana di Mesir. Saya pernah naik Gunung Tursina, Bukit Tursina, tempat Nabi Musa dapat wahyu daripada Allah dan berbicara dengan Allah. Pagi tadi ada kita kongsi, saya dengan suami ada live kongsi sikit pengalaman. Saya naik Bukit Tursina, lepas tu ada tempat gua, di situlah yang dipercayai Nabi Musa dapat wahyu. Saya naik jalan kaki, turun naik unta. Itu kenangan. Sebab pagi tadi kita baca surah Al-Ghasyiyah yang mana Allah meminta kepada kita beri perhatian kepada penciptaan unta. Unta kan sangat luar biasa. Seekor binatang yang boleh hidup tanpa makan dan minum sehingga 7 bulan. Tanpa makan. Tanpa minum 2 minggu. Tanpa makan sehingga 7 bulan.
Adakah di sini boleh tak makan? Sebenarnya sampai sehari pun tak boleh Ustazah. Gigil kalau tak makan. Sampai maghrib sahaja. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian. Jadi bila kita sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tadi tu kan kita nasyid, kita lagukan. Ada yang zikir pada lidah je tadi. Ramai dengan kita yang zikir pada lidah. Dia tak hadirkan hati. Dia tak hadirkan khusyuk. Kan? Sebab itu lagu kan? Subhanallah sampai habis. Lepas tu bila saya berhenti, semua pun berhenti. Tapi ada di kalangan kita, bila lafaz zikir tadi tu, dia rasa pada hati, dia terasa sayu. Rasa tak perasaan tu? Adalah sikit Ustazah ya. Tetapi untuk kali kedua ni, saya nak minta zikir ini hadirkan hati dan cuba bayangkan maksud di dalam fikiran. Kerana Nabi SAW bersabda, Subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainal ardi was samawat. Kalimah subhanallah alhamdulillah bila kita zikir, kita sebut pada lidah, kita datangkan khusyuk dengan hati, dia akan pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Siapa di sini sudah pergi ke langit? Tak. Tak ada manusia boleh sampai ke langit sampai hari kiamat. Langit tu berada bukan atas bumi, atas cakrawala, atas galaksi, atas Bima Sakti, Milky Way yang kita belajar. Ya Allah, langit itu tempat tinggalnya para malaikat, para roh, orang-orang yang soleh. Takkan ada teknologi sampai bila-bila boleh sampai ke langit. Kita tak boleh bayangkan dengan zikir yang ringan tetapi pahalanya berat. Dengan zikir yang mudah tetapi pahalanya banyak. Subhanallah walhamdulillah, Nabi bersabda tamla'u ma bainal ardi was samawat. Memenuhi antara langit dan bumi. La ilaha illallah yang kita sebutkan tadi tu, Nabi bersabda afdalu zikru la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, paling utama adalah la ilaha illallah. Allahu akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Puan-puan, tuan-tuan, muslimin muslimat, sambil kita duduk tengok magnet tu kan, pernah tak tersalah makan magnet tu? Hari-hari ngadak magnet kat sini, betul tak? Subhanallah. Dan sambil-sambil kita buat kerja macam-macam lah. Nak QC lah, nak potong lah, macam-macam bahagian kan. Kilang ini betul tak kilang magnet? Masya Allah. Jadi bila kita buat kerja dalam keadaan penat, berdiri, kadang ngantuk kan. Ngantuk bila buat perkara yang sama setiap hari. Maka mulut kita kalau boleh jangan berhenti berzikir. Ikutlah. Subhanallah ke, sebanyaknya istighfar ke, selawat ke. Jadi cukup bulan bukan hanya dapat gaji. Cukup bulan dapat himpunan pahala yang begitu besar. Rupanya kalau nampak pergi kerja pagi balik petang, orang nampak bila dia buat ibadah. Ibadah mesti sikit. Kan sibuk kerja sampai 12 jam sehari. Kadang ambil overtime pula. Bila dia ibadah. Rupanya di akhirat kelak, ramai di kalangan pekerja Shinetsu. Ya, Shinetsu. Ramai rupanya pekerja Shinetsu yang berbaris terawal sekali masuk syurga. Rupanya 12 jam, 10 jam, 8 jam dia kerja. Walaupun tangan tak berhenti, tapi mulut juga tidak berhenti zikrullah. Allahu Akbar. Saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW. Ia adalah hadis yang sahih. Muslimat sekalian. Nabi bersabda. Nabi tanya seorang sahabat Nabi. Nabi tanya soalan. Maukah kamu aku ajarkan satu amalan yang mana pahalanya ataupun ganjarannya lebih baik daripada kamu berjihad di jalan Allah, sama ada kamu mati ataupun musuh kamu mati. Dan ia lebih baik daripada kamu bersedekah dengan emas dan perak. Kita pun tak mampu nak sedekah dengan emas kan? Sayang, dah lah kumpul duit nak beli emas, tiba nak sedekah. Nabi kata ia lebih baik daripada sedekah emas dan perak. Dan yang ketiga saya lupa apa yang Nabi berikan gambaran. Lalu sahabat menjawab, ya Rasulullah, apakah amalan itu? Lebih baik daripada jihad, lebih baik daripada sedekah emas dan perak. Satu lagi tak silap saya, lebih baik daripada berpuasa sepanjang tahun. Macam itulah lebih kurang. Maksudnya Nabi beri gambaran ibadah-ibadah yang berat. Ibadah-ibadah yang tinggi sangat nilainya. Lalu sahabat bertanya, apakah amalan itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, zikrullah. Kamu berzikir. Zikir ini 3. Berapa tuan-tuan? 3. Pertama adalah zikir dengan lidah.
Macam tadi ramai yang zikir dengan lidah. Yang kedua, zikir itu dengan hati. Lepas itu yang ketiga, zikir dengan tubuh badan. Turut sama zikrullah, mengingati Allah. Jadi ini belum mula ceramah ni. Ini sebelum ceramah, mukadimah sebelum ceramah. Sebab kita masih lagi nak zikir. Tadi kan zikir ramai-ramai, boleh zikir sekali lagi? Boleh, insyaAllah. Okey. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lagi-lagi. Walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Last. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Terima kasih pada penganjur Persatuan Badan Kebajikan Islam Bakish Shinetsu Malaysia Sdn Bhd. Terima kasih kepada Encik Muhammad Rafdi bin Mat Yusof selaku MC pengerusi majlis dan juga orang kuat di sebalik tabir program ini. Terima kasih pada Cik Normala binti Abdul Aziz pengurus Shinetsu Malaysia Sdn Bhd. Betul tak sebutan tu? Shinetsu. Okay. Terima kasih pada Puan Rosmaria binti Yusof, Pegawai Sumber Manusia Shinetsu Malaysia. Kaki tangan syarikat Shinetsu Malaysia Sdn Bhd yang hadir ke lokasi dan muslimin-muslimat yang hadir secara live. Kita di TikTok campur dengan FB lebih kurang 2,600 yang hadir sekarang ni. Masya Allah, Alhamdulillah, yang hadir lebih kurang dalam 20,000. Termasuk yang tak boleh dilihat, insya-Allah para malaikat bersama. Sebab itu hadis Nabi ya, sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya bagi mereka yang hadir, berjalan, berusaha untuk pergi ke majlis ilmu. Masya Allah. Dan binatang-binatang, hadis ini bersambung lagi. Hadir, malaikat menaungi, maksudnya malaikat mendoakan, memohon rahmat dan pengampunan daripada Allah untuk mereka yang menuntut ilmu. Kemudian Nabi bersabda sambungannya lagi, dan binatang-binatang yang berterbangan, ikan-ikan di lautan yang melata di atas tanah, di atas bumi, mendoakan para penuntut ilmu. Tadi on the way datang, dengar tak binatang-binatang doakan? Tak? Si baiklah jawab tak. Kau tiba-tiba jawab ya, itu makam lain dah tu. Kan, dia boleh dengar semut-semut, burung-burung mendoakan. Tetapi sungguh, saya sangat kagum dengan tuan-puan sekalian. Padahal waktu rehat 1 jam saja, patut boleh baring, boleh tidur kan. Tapi sanggup datang ke majlis ilmu ni lebih kurang 1 jam, mengambil waktu rehat ke kena paksa ni? Tak, ini sukarela kan datang, memenuhi ruang ini. Jadi tepukan gemuruh untuk diri sendiri. Oh, gemuruh ya, macam tu gemuruh. Sebab kita dapat anugerah yang besar ni. Cuma tak nampak saja lagi di dunia.
Sebab apa? Hadis Nabi tu baru satu saya baca, kelebihan orang hadir majlis ilmu. Kalau Allah buka hijab kita, dengar bahawa mendoakan, tak tahu doa apa, binatang-binatang mendoakan, ikan-ikan di laut mendoakan, baru kita rasa apa yang kita buat dan kita tempuh sekarang ada sesuatu yang sangat berharga. Kita akan tepuk sekuatnya. Jadi saya nak tepuk sekuatnya, saya buat macam ni, sabar-sabar. Bila saya buat macam ni kan, lepas tu saya tak pedik, tak payah pusing. Saya buat macam ni, maksudnya suruh tepuk lagi kuat. Lagi kuat, lagi kuat. Boleh ke? Kita test ya. Tak tahu faham ke tak ni ya, bulan puasa ni. Okey, tepukan yang gemuruh untuk diri sendiri. Lagi. Maksudnya faham. Itu kan naik turun. Okeylah, dia faham, dia tak faham, dia bela. Kenapa kena tepuk lagi ni? Masya Allah, alhamdulillah, subhanallah. Kasih encik suami yang sudi bersama hadir, anak anda, staff-staff, tim-tim semua yang hadir. Okey, sekarang saya nak minta ucapkan kata-kata yang terbaik kepada orang sebelah. Sama ada, awak cantiklah hari ni. Janganlah pula balas, awak dah kenapa? Buat terbiasa. Hari-hari sama kot, baju ni je. Janganlah pula. Okey, sekarang cakap yang terbaik. Apa-apa kata pujian ke, doa kepada orang sebelah. Okey, sekarang sila. Orang lelaki pun buat. Tengok orang lelaki, dia gaul kepala. Nampak sangat orang lelaki tak suka memuji. Tolong. Ini belum ucap lagi. Setiap orang wajib bagi satu ucapan yang terbaik kepada orang sebelah. Handsome hari ni. Lepas tu terus jawab, kenapa semalam tak handsome ke? Bagi doa ke, semoga awak bahagia, semoga awak tenang. Macam ada yang tak berapa sangat ni, tak buat sangat, dia macam ni. Macam tu. Ini ibu bapa dengan anak sudah? Ya. Sudah cakap. Betul? Atika cakap apa pada Abi? Abi handsome. Cakaplah benda yang Abi tak tahu lagi. Abi cakap apa pada Atika? Tak cakap apa-apa. Tengok, inilah orang lelaki. Sama dengan lelaki di belakang sana. Kan? Kalau bab memujinya payah, nak bagi ucapannya payah, jadi suami masing-masing tu lebih kurang saja ya. Ya. Jadi saya minta, okey tadi tu kan dah boleh tanya khabar, tak apalah tu, semua nampak sudah involve dalam tu. Sebab apa kadang-kadang kita lupa nak tegur orang kiri dan kanan. Datang kerja, sudah. Langsung tak tegur orang kiri kanan, depan belakang. Nabi SAW bersabda, kalimatun tayyibatun sadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Yang tuan-puan buat tadi tu, bagi kata-kata tegur, doa ataupun bagi ucapan, itu kata-kata yang baik tidak? Ya, itu kata-kata yang baik, Bu. Terus dapat pahala sedekah. Maksudnya di sana Allah memang sediakan banyak sangat ruang yang mudah untuk kita dapat pahala. Tapi mungkin sebab kita tidak tahu, lupa ataupun kurang sadar tentang kelebihan walaupun kata-kata yang baik pujian. Betul tak? Suka dipuji? Encik tadi ada yang puji handsome, suka tak? Kembang tak? Kan? Tak, saya kira betul. Orang lelaki kan, walaupun dia tahu dia tak handsome, perut dia boroi. Contohlah. Ya, jangan sebut ustazah apa ni, terasa kan. Tapi jangan main perut ustaz, baik-baik. Dalam puasa kan, sudah kempis sikit bulan Ramadan. Tapi nak sebutnya, walaupun dia tahu rupanya macam mana, tapi kalau isteri puji, bang, kamu paling handsome di mata saya. Mata saya seorang je bang ya. Itu pun dah seronok. Isteri suka dipuji, anak-anak kita suka dipuji. Dan yang maha suka dipuji adalah Allah. Allah ya Hamid, yang maha suka dipuji. Padahalnya kita puji dengan pujian yang Allah dah tetapkan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Allah beri pahala. Kemudian Allah akan berikan syurga bagi orang yang suka memuji Allah.
Saya pun suka dipuji. Kalau puan-puan puji saya akan ucap terima kasih, terima kasih. Kalau saya bagi RM10 untuk orang yang puji saya, ramai tak yang beratur nak puji? Orang ni puji, Ustazah nampak kuat, sentiasa kuat, terima kasih RM10. Ustazah nampak awet muda, yang ini RM20. Ustazah apa-apalah kan, pujian, lagi hebat pujian, lagi banyak RM50. Saya rasa memang tak berhentilah orang beratur nak puji. Tapi manusia takkan sampai tahap tu. Walaupun dia suka dipuji, takkan bagi sesuatu. Ucapan sajalah, terima kasih, ini semua datang daripada Allah, sekadar itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bila hambanya memujinya, Allah akan beri. Allah akan beri walaupun kita tidak nampak. Allah beri pahala, Allah beri ganjaran. Dan ada yang kita tak nampak apa yang Allah beri, kesan daripada kita suka memuji Allah. Maka Allah bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Allah beri pasangan yang baik. Allah jaga anak-anak kita yang di sekolah tu supaya sentiasa selamat. Allah lindungi kita daripada segala keburukan yang kita tak nampak, hasil daripada pujian. Dan yang paling utama Allah nak beri kepada hamba-Nya yang suka memujinya adalah syurganya. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, tuan-puan, muslimin muslimat, jadi nak puji lagi tak? Kali ni puji dengan lebih ikhlas. Tadi macam tak berikhlas. Awak nampak ni, apa khabar? Sekarang ini sudah tahu nilai pujian dan nilai kata-kata yang baik. Ia adalah sedekah dan ia memberikan impak yang begitu besar pada diri kita, orang mendengar dan juga di sisi Allah. Okey, sekarang memang semua tak boleh buka mask. Memang kena tutup Okey. Boleh je. Boleh tak buka sekejap saja dan bagi senyuman paling manis dan ucapan yang paling manis. Okey, bermula dari sekarang. Sekejap je selak ke bawah, senyum. Tunjukkan mana gigi yang sudah hilang. Senyum. Okey, nampak lebih ceria sikit daripada tadi. Nampak lebih ikhlas sikit. Tadi kurang ikhlas. Belakang sana macam sorang-sorang tu. Tak ada bagi ucapan, cuba. Cuba rasa. Feel the process. Rasakan hasil dia. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa suami saya pun tidak ada puji apa-apa. Encik, cakap sesuatu. Okey, alhamdulillah. Semua okey ya. Okey, sekarang kita nak masuk tajuk ceramah. Kita sampai pukul 11. Sekarang pukul berapa ni? Kita sampai pukul 12 sekarang. 11? 11.30. Tinggal 30 minit lagi ni. 30 minit yang terawal, walaupun macam ringan-ringan tapi dapat sesuatu kan? Dapat memahami kelebihan zikrullah dan juga kelebihan berkata-kata yang baik. Jadi setiap pagi datang kerja, bagi salam pada jiran kiri kanan, kepada rakan sekerja, Assalamualaikum, apa khabar? Tanya khabar pun dah seronok kan? Masya Allah. Okey. Tajuk kita adalah syurga di bawah telapak kaki ibu. Siapa di sini ada ibu, angkat tangan. Sama ada ibu dia sudah meninggal atau masih hidup, angkat tangan. Alhamdulillah, semua ada ibu. Pelik soalan tu kan? Takkan tiba-tiba muncul tanpa seorang ibu. Masya Allah. Siapa ibu dia masih hidup, angkat tangan. Masih ada, masih bernyawa. Okey. Siapa yang ibu dia telah pun pergi, angkat tangan. Yang telah meninggal telah pergi, angkat tangan. Okey. Tak ramai tapi ada. Siapa yang ayahnya sudah pun meninggal, angkat tangan. Saya pun ayah saya sudah pergi, sudah meninggal dunia. Okey, Masya Allah. Dari segi kita tengok sepintas selalu, kebanyakannya, puratanya 90% masih ada ibu dan ada ayah. 10% salah seorang meninggal ataupun dua-duanya sudah meninggal. Masya Allah. Tajuk kita ini adalah syurga di bawah telapak kaki ibu, tapi saya tidak mahu fokus pada ibu saja. Ia termasuk juga kepada ayah. Subhanallah. Okey, soalan seterusnya. Siapa di sini dia adalah seorang ibu? Dia sendiri ibu, dia seorang ibu. Angkat tinggi-tinggi. Ibu, akak ibu. Ya, dia seorang ibu. Oh, yang lelaki pun tolong angkat juga. Okey, baik. Okey, siapa di sini seorang ayah, seorang ayah? Siapa ayah? Yang belakang tak ngaku ayah ke ngaku bujang? Yang belakang, okey, ramai dah jadi ayah. Masya Allah. Okey, tuan-puan, muslimin muslimat. Di sini ada yang jadi ibu, ada ramai juga yang belum kahwin. Siapa yang masih bujang?
Tengok yang belakang, hati-hati jangan diangkat. Siapa masih bujang? Kita nak doakan ni, kita nak doakan. Siapa masih bujang? Oh, ramai lagi yang masih bujang. Okey. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ya Allah, Ya Jami', yang Maha Menyatukan. Ya Allah, yang Maha Menemukan, Ya Allah. Ya Wajid, yang Maha Menemukan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Razak, yang Maha Memberi rizki, Ya Allah. Kurniakanlah rizki jodoh yang soleh, suami yang baik, yang bertanggungjawab, penyayang, yang beriman memimpin ke syurga, Ya Allah. Buat wanita-wanita di sini, Ya Allah. Jadikanlah suami yang sedia ada berubah menjadi suami yang baik dan terbaik, Ya Allah. Ya Allah, buat para lelaki yang belum berkahwin, Ya Allah, temukanlah dengan isteri yang soleha. Kuatlah aminnya di belakang pada sudah ada isteri itu. Saya sebut yang belum berkahwin, ya. Dan isteri yang sedia ada, Ya Allah, menjadi penyejuk hati, penyejuk mata, isteri yang taat dan isteri yang solehah, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah, Ya Allah, jodoh pasangan yang soleh dan solehah pada waktu yang dekat, pada waktu yang cepat, pada waktu yang tepat, pada waktu yang berkat, Ya Allah. Pada keberkatan bulan Ramadan ini, Ya Allah, tunaikanlah hajat untuk mendirikan rumah tangga, Ya Allah, dengan pasangan-pasangan, dengan jodoh-jodoh yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Allahu akbar. Okey, masya-Allah. Muslimin muslimat, kita nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Adakah ia sekadar lagu ataupun kata-kata? Tidak, ia sebenarnya ada rujukan ataupun sumber daripada hadis Nabi kita. Okey, saya baca, tuan-puan ikut boleh? Boleh. Supaya kita dapat keberkatan baca hadis Nabi. Nak duduk ke nak bangun? Duduk. Nak tidur ke nak bangun? Bangun. Subhanallah. Memang mencabar ni. Kalau tidur sedap ni kan? Jangan lupa baca doa tidur, ya. Lepas tu pesan dekat orang sebelah, nanti ustazah sudah habis kejukannya. Tapi walaupun tertidur dalam majlis ilmu sebab penat, bangun sahur, kerja, tertidur dalam majlis ilmu tetap ada barakahnya, tetap ada pahalanya. Dan hadir majlis ilmu ni didoakan sepanjang masa oleh para malaikat. Masya Allah. Okey, kita akan bacakan hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, siapa yang sayang Nabi, siapa yang hormat Nabi, antara caranya adalah membacakan hadis Nabi. Tanda kita cinta dan sayang Nabi. Malu kalau kita jadi umat Nabi Muhammad, tapi tidak pernah seumur hidup melafazkan kata-kata Nabi pada lidah. Sebab itu bila baca hadis Nabi, saya suka audien hadirin juga sama-sama membaca dan menyebut. Kita selalu baca Quran, itu kalamullah. Baca hadis Nabi, kalamun Nabi. Mencintai Allah, baca Al-Quran. Mencintai Nabi, baca hadis Nabi. Biasanya kita akan dengar saja penceramah baca hadis Nabi. Betul kan? Tapi kita tidak pernah menuturkan pada lidah kita. Kalau Al-Quran biasa kita baca, tak baca terjemahan. Hadis Nabi terbalik. Kita lebih cenderung baca terus terjemahan, tak baca matannya. Matan tu lafaz hadis Nabi. Jadi insya-Allah saya ulang ni, walaupun anda uzur kedatangan haid ke nifas tak adalah, ya, sebab itu lepas bersalin. Mungkin yang haid, yang tidak boleh salat, anda tetap boleh baca hadis Nabi, tidak ada masalah. Okey, sama-sama. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Jahimata Ja'a Ilan Nabiyyi Sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ya Rasulullah, aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu kejap. Astashiruka. Faqala hal laka min ummin. Qala na'am. Qala falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Sadaqa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, tak apa, yang ni saya baca solat. Semangat ya si. Ya, subhanallah. Tak apa dek, kamu tunjuk sampai saya habis baca hadis ni. Maksudnya bahawasanya Jahimah pernah datang bertemu dengan Nabi. Siapa yang bertemu dengan Nabi? Jahimah. Sebut Jahimah. Ini adalah salah seorang sahabat Nabi. Lalu berkata, wahai Rasulullah, aku ingin pergi berjihad mengikutmu ya Rasulullah. Dan sungguh aku datang kepadamu untuk meminta pendapat. Dia kata dia berhajat nak ikut Nabi berjihad. Lalu dia datang untuk tanya pendapat. Lalu baginda bertanya, apakah engkau masih mempunyai seorang ibu? Dia menjawab, ya masih. Baginda bersabda, hendaklah engkau tetap berbakti kepadanya. Maka sesungguhnya syurga itu di bawah kedua kakinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi yang ibu tu cuba tengok kaki masing-masing. Ada syurga ke tidak? Ke sebaliknya, na'udzubillah min zalik. Anak saya kan yang kecil, biasalah budak-budak kan balik dia pun belek kaki. Umi, betul ke ada syurga bawah kaki Umi? Dia pun belek. Ni masa kecil-kecil baru-baru dia dengar hadis Nabi kan. Tapi yang dimaksudkan sebenarnya adalah melalui ibu tu laluan ke syurga. Sama juga melalui ayah. Tuan-puan, muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Anda boleh kerja, boleh pegang phone. Boleh pegang phone. Habis tu phone kena letak dalam satu almari macam tu. Oh, production. Jadi tapi ada yang pegang phone tu sebab waktu rehat boleh ambil sekejap. Alhamdulillah. Angkat semua? Semua ada telefon? Ada. Semua ada telefon. Okey. Tak logik Ustazah. Tarzan je tak ada telefon zaman sekarang. Yang hidup dalam hutan saja. Okey, sekarang boleh ke tidak kita semua gunakan phone masing-masing. Okey, ambil phone masing-masing. Sila tuliskan satu WhatsApp buat ibu dan ayah. Masya Allah. Ya, wajib buat. Malaikat tengok. Ya. Tuliskan sekarang, kita bagi masa. Kita pulanglah. Tanya khabar ke, cakap sayang ke, cakap rindu ke buat ibu ayah, ataupun doakan ke, ataupun tanya hari ni buka apa, buka puasa apa, mak apa khabar, cakap kita rindu sama mak. Raya tahun ni pun kami tak balik mak, tapi saya kirim uangnya untuk beli baju raya mak. Tulis apa-apa yang indah. Ya, sihat ke, apa sajalah. Janganlah sepatah sihat ke saja ya. Itu macam tanya kawan-kawan tu. Lepas tanya sihat ke, teruslah tulis moga mak sihat, mak okey je, semoga mak bla bla bla, apalah. Buat ayat sikit. Sekarang ya ibu-ibu sekalian, minta maaf lah jadi cakap Indonesia. Apa ya? Seronok ni. Kat rumah saya pun ada pembantu di kalangan Indonesia. Pekerja pun ada ramai Indonesia. Kami ada buat construction untuk perkampungan hijrah. Memang selalulah dengan Indonesia sama-sama. Ya, kita orang Islam sama-sama. Okey, sudah? WhatsApp semua? Okey, kita akan cek sekarang. Subhanallah. Okey. Bukan apa, saya minta buat begitu kadang-kadang kita rupanya dah 2-3 hari tak mesej sama mak. Betul kan? Tetapi dalam grup WhatsApp dengan kawan-kawan kau main aktif. Ya, aktif itu, aktif ini, share itu, share ini, handbag untuk raya lah, baju untuk raya lah, kuih raya lah, aktif. Tapi bila mesej mak lepas 3 hari tak mesej, mak sorry ya baru mesej, sibuk sikit beberapa hari ini. Itulah ayatnya. Padahalnya baru selang berapa jam yang lepas, berapa minit lepas sibuk mesej dengan kawan-kawan. Aktif saja. Kita sempat scroll. Kadang di FB, di TikTok, di IG itu berapa jam. Tapi untuk mesej yang memerlukan masa beberapa minit, kita kata sibuk, kita kata tak sempat. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan tindakan kita tadi itu memberikan satu perasaan yang halus pada ibu ayah kita. Lantas terus mereka mendoakan. Doa yang paling mustajab, doa yang paling mahal dalam dunia adalah doa seorang ibu dan ayah. Doa mereka lebih mustajab daripada doa alim ulama, lebih mustajab daripada doa orang-orang soleh.
Kadang kita jumpa orang soleh, kita minta doa. Tetapi sebenarnya doa yang paling mustajab adalah doa ibu dan ayah kita. Berapa lama dah kita tak minta doa mereka? Berapa lama dah kita tak telefon dan kita mesej minta mereka doa? Subhanallah, kalau saya minta doa mak, saya kata mak tolong doakan bla bla bla, mak akan jawab jawapan skema. Ya mak selalu doa untuk anak-anak, jangan bimbang. Itulah jawapannya, kita dah tahu. Tetapi bila kita minta, dia ada satu perasaan yang berbeza. Seorang ibu ni dia rasa anak dia ingat dan anak dia memerlukan dia. Walaupun anak dia dah kerja hebat, gaji dah besar, kerja kilang ni kerja yang hebat dia. Hanya orang yang kuat saja boleh kerja di kilang. Terbukti sebab ramai sangat yang bekerja 2-3 bulan berhenti, betul tak? Kerja 3 bulan berhenti, kerja 4 bulan berhenti, 5 bulan berhenti. Ada yang tak sampai sebulan berhenti. Kena berdiri sampai 3-4 jam. Sehari. Oh 2 hari pun ada. Kerja 2 hari berhenti. Subhanallah, hebat ni depan saya, betul. Sebab apa? Bila saya dengar kerja 12 jam kan? Ada yang 10 jam, ada yang 8 jam. Lepas tu, kerja dengan mesin tu kena berdiri, tak boleh duduk. Lepas tu berdiri kadang 2 jam direct, 3 jam direct. Kalau dah penat sangat duduk sekejap saja, lepas tu berdiri lagi. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau fikir logik akal, untuk kita berdiri bukan sebab kerja 2-3 jam, 4 jam, mampu ke tidak? Kalau bukan sebab kerja, saja-saja berdiri, kat rumah tu dia berdiri je 2 jam, tak mampu. Ui, tapi sebab semangat cari rezeki, semangat untuk keperluan keluarga, diri, hantar kat kampung dan sebagainya, Masya Allah. Tuan-puan sekalian, bila sebut pasal berdiri ni, paling lama kita akan berdiri di mana? Di padang mahsyar, bukan dalam kubur. Takut tu kalau dalam kubur berdiri tu. Kan? Oh, apa? Sebut apa? Oh, dapur. Dapur, ingatkan kubur. Betul lah. Bijak. Tepukan. Ya, tepukan untuk dia. Sebenarnya memang yang paling lama kita berdiri selain daripada bekerja di dapur. Potong bawang, itu ini, tu pun kadang duduk kan. Lepas tu masak, campur bebel, macam-macam lah. Ya, paling lama kalau kita berdiri, kalau di rumah, di dapur. Betul. Ya. Dapat hadiah. Sebab jawapan yang betul. Sebab tu dapat hadiah cinta syurga. Satu wangian tu. Nanti bagi ya Kak Puan ni. Sebab memang betul pun. Saya akan tanya soalan tu bila cakap tentang berdiri. Bahkan memang ada perbincangan ulama' berkaitan dengan qiyam, berdiri saja. Allahu Akbar. Sebab apa dibincangkan manusia paling lama berdiri di dunia adalah untuk urusan-urusan dunia, bukan untuk urusan akhirat. Untuk solat kita berdiri paling lama mungkin 10 minit. Kalau imam tu baca panjang lah, cari masjid lain lah. Lepas tu ada orang kata masjid ni baca 3 kul je, dia ulang-ulang. Oh, masjid tu paling ramai. Ya Allah. Ya, kita tak lama berdiri untuk solat. Tak lama berdiri untuk zikir. Tak lama. Tapi berdiri untuk urusan dunia, kita boleh lama. Untuk masak, untuk shopping, betul tak? Beratur ke cari barang, pilih barang ke, kita boleh lama berdiri. Tetapi sebab itu saya kata hebat. Orang yang mampu berdiri lama untuk bekerja mencari rezeki luar biasa. Sebab berdirinya itu mendapat pahala. Dan bila bekerja dengan keadaan berdiri, fokus tu lebih tinggi. Betul tak? Bila kita duduk, kita rasa nak buat apa? Tidur lagi, tangan terus ambil handphone, scroll. Betul? Masya Allah. Sebab itu kita dapati kalau kerja cashier, banyak tempat dia tak bagi kerusi, dia suruh berdiri je. Sebab berdiri tu meningkatkan daya fokus. Namun di akhirat kelak, manusia di padang mahsyar, kita ni bakal dibangkitkan di mahsyar semuanya. Hari itu pasti akan datang. Kita akan berdiri bukan tempoh sehari, bukan 2 hari. Bahkan ada yang berdiri dalam tempoh berpuluh ribu tahun. Beribu tahun. Bahkan dikatakan di padang mahsyar kelak, ada manusia yang meminta dengan Allah, campakkan sajalah aku dalam neraka. Sebab dah tak larat nak berdiri lama. Terlalu lama berdiri untuk menunggu giliran dihisap. Dan berdirinya di padang mahsyar bukan berdiri dalam keadaan rehat, tetapi berdiri dengan situasi yang berbeza-beza. Ada yang dalam keadaan peluh di lutut,
panas, ada yang matahari umpama, walaupun tak ada matahari di mahsyar, tetapi seumpama matahari berada sejengkal, otaknya menggelegak, peluhnya melebihi daripada tubuh badannya, sampai dia terpaksa berenang-renang dalam peluhnya. Bukan tempoh yang sekejap, berbulan, bertahun, bahkan ada yang mengatakan paling lama sehingga 50,000 tahun. Sebab itulah, untuk ringan kita berdiri di padang mahsyar, perlulah kita lama berdiri di dunia untuk beribadah. Kena lama sikit berdiri. Kan berdiri solat, biarlah imam panjang sikit. Ingat apa? Biarlah berlama-lama berdiri di dunia menghadap Allah, supaya sekejap saja berdiri di padang mahsyar kelak. Tapi kalau kita malas berdiri untuk ibadah, untuk solat, nak solat pun malas, bahkan ramai di kalangan kita yang tak solat. Padahal solat itu 5 minit, 6 minit, kan, dan kadang yang expert sangat 2 minit siap. Kan? 3 minit siap. Masya Allah, pada yang tenang-tenang, kul-kul mungkin 6 minit, 7 minit. Solat dengan tenang. Maka setiap kali solat itu, Nabi sebut apa? Akan disediakan hidangan di syurga. Yang solat di masjid. Tapi kita tak mampu pergi ke masjid. Solat jemaah di surau. Setiap kali kita solat jemaah sini ada surau kan? Solat jemaah ke tidak? Sayang sangat. Hari itu saya pergi satu shopping complex. Orang tunggu waktu maghrib nak buka, rupanya surau itu penuh. IOI. Tahu kan IOI kan? Saya baru je kenal IOI tu di Putrajaya. Tak tahu IOI. Tak apa, tak kenal pun tak apa, tak ada masalah. Lepas tu, waktu tu nak buka puasa, kami pergilah surau dulu. Surau tu agak besar, ramai dah yang beratur untuk solat maghrib, dah ready dengan kurma, lepas tu minum air sikit kan. Tapi bila bangun, semua orang bangun solat sendiri-sendiri. Sudah berkumpul ni. Semua solat sendiri. Saya pun terus bangun, saya kata tunggu. Tak apa, saya jadi imam. Diorang pun terkejut, tiba-tiba saya muncul kan. Jadi terus solat jemaah. Di mana-mana, bahkan di tempat kerja pun ramai yang solat sendiri. Boleh kita buat perubahan mulai hari ini, solat zuhur nanti. Biarlah yang perempuan, ya jangan, mungkin kita minta kawan. Tapi kawan tak ada, diri sendiri. Zuhur kan senang, tak perlu baca kuat. Yang penting jadi imam seorang kat depan, yang belakang ikut. Takbir sajalah kuat sikit supaya orang tahu ada berpindah rukun. Lepas tu dah habis round pertama, masuk pula kumpulan yang kedua. Mungkin surau itu sempit kena gile-gile. Maka lepas itu mesti ada imam. Sekurang-kurangnya 2 orang dah salah seorang jadi imam. Daripada solat sendiri 1 darjat, solat berjemaah 27 darjat. Jangan kita kata, Ustazah tidak yakin jadi imam, saya bukan mahir sangat. Dah 20 tahun kot solat tak mahir lagi. Dia sebenarnya bezanya niat saja. Niat saja. Saja aku jadi imam, ya hari ini saya jadi imam, nanti besok kamu pula ya. Okey, gile-gile. Tak perlu jadi alim, tak perlu jadi soleh, tak perlu syarat-syarat yang ketat. Yang penting bila solat walaupun berdua, berlima, kamulah, tak apa. Hari ini saya, esok kamu pula. Buat giliran. Ataupun pihak ni dah ada nama dah. Orang-orang yang boleh ada bakat, ada talent, boleh dikenal pasti. Jadi imam ni sentiasa ada. Samalah surau lelaki. Sangat rugi. Subhanallah. Kepada semua yang bekerja di sini, berdiri dalam tempoh yang lama, sambil zikir, insya-Allah setiap kali anda berdiri susah payah itu diberikan pahala. Pahala ibadah selama 3 jam tak berhenti kerja, 8 jam tak berhenti bekerja. Pahala itu mengalir sentiasa, insya-Allah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, saya nak bacakan firman Allah yang berkaitan dengan ibu dan bapa. Allah berfirman dalam surah Isra ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kabir ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa kamu.
Jika salah seorang dari keduanya atau keduanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan yang kasar, sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking menyegah mereka. Tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan bersopan santun. Masya Allah. Tuan-puan, muslimin muslimat sekalian, firman Allah ini adalah satu perintah, bukan satu pilihan untuk kita buat baik. Dan dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang jika salah seorang ataupun keduanya dalam jagaan kita waktu dia tua. Susah ke senang jaga orang tua? Bukan sikit. Jaga orang tua sangat susah. Dan susahnya banyak sekali. Saya jumpa orang-orang yang jaga orang tua, jaga mak ayah yang dah tua umur 60, 70, 80. Dia punya sikap ataupun dia punya kerena lebih berat daripada anak kecil. Ya, kalau budak-budak buat perangai, budak-budak kan, kita boleh ambil mudah lah. Kita marah sikit, kita tegur, kita buat tak layan je lah. Dia nak ngamuk-ngamuk je lah. Anak kecil kan. Tetapi orang tua, dia kembali semula seperti dia kecil dulu. Dia kembali lupa, dia kembali perasaan sensitif. Semua benda tak kena pada matanya. Kan, itu ini mudah mengeluarkan perkataan-perkataan yang sangat mengguris hati anak yang susah payah jaga ni. Saya jumpa ramai anak-anak yang jumpa stres, tekanan, kemurungan sebab jaga ibu ayah yang tua. Kenapa firman Allah ni sebut apabila mereka sudah sampai waktu tua, janganlah kamu berkata tengking-tengking mereka. Sebab memang ada risiko sangat anak ni tengah penat balik kerja. Balik kerja kan, penat-penat apa, balik-balik kena tengking, kena marah, kena maki dengan orang tua. Bukan senang nak mengawal perasaan untuk tidak membalas balik. Bukan senang. Sebab itu saya puji sangat bila jumpa anak-anak yang jaga orang tua, kebanyakannya akan buat ayat, Ustazah, sangat berat ujiannya Ustazah. Tidak ada ujian yang lebih berat daripada ujian jaga orang tua. Saya dah lalui macam-macam ujian sepanjang saya membesar. Tapi bila Allah takdirkan saya jaga mak ayah saya, beratnya ujian. Tetapi itulah laluan yang paling utama dan yang paling besar, yang paling mudah ke syurga. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan, kita semua ada kenangan. Ya, kita semua ada kenangan yang manis dan yang pahit dengan ibu bapa. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Kita nak, tidak ada manusia yang sempurna termasuk ibu ayah kita. Mereka ada buat salah, mereka ada buat kekurangan, mereka ada kekurangan. Mereka ada membuatkan kita mungkin duka, trauma dan sebagainya. Dan sekarang kita pula jadi ibu. Akhirnya baru kita tahu sebenarnya sangat susah jadi ibu. Sangat susah mengawal emosi. Setuju dengan saya? Sangat susah. Nak jadi isteri yang baik kepada seorang suami sangat susah. Barulah kita mula faham kenapa ibu kita dulu begini-begini, hilang kawalan, kemarahan dan sebagainya. Sebab bila kita jadi ibu baru kita faham. Maka asbab itulah kita lebih membesarkan kemaafan. Maafkan ibu dan ayah kita. Besarkan pengorbanan mereka. Besarkan apa yang telah mereka lakukan kepada kita daripada sejak kita kecil. Saya nak cerita. Nak dengar cerita? Betul ke nak dengar? Nah, okey, bangun sekejap. Semua bangun kejap. Ya. Kita nak lompat bintang, boleh? Tak apa, tak apa. Okey. Dah pukul 12 dah. Okey, 10 minit lagi insya-Allah. Okey, kita bangun sekejap. Okey, lepas tu betulkan urat saraf sendiri. Pusingkan kepala, tangan tu urut-urut sikit. Masya-Allah, saya nak cerita ni. Saya takut tak ada orang dengar cerita ni. Okey, kaki kanan pusing-pusing, angkat, lepas tu pusing-pusing. Okey. Kaki kiri. Okey, pusing-pusing kaki kiri. Okey, subhanallah, semua gerak-gerak pusing-pusing. Habis daya pusing. Kaki okey, pusing. Sampai bunyi keletak-keletuk. Bunyi tak bunyi? Okey, tangan letak depan, buat macam ni, basuh ke depan. Okey, regang sampai terasa. Okey. Okey, sekarang tepuk orang kiri dan kanan, cakap janganlah tidur. Kejap lagi nak habis, sabar.
Okey, subhanallah. Okey, duduk semua, duduk. Okey. Semua ada dua tangan? Betul, semua orang ada dua tangan? Ya, ada dua tangan. Okey, sekarang buat tangan macam ni. Macam nak tepuk tapi jangan tepuk, Okey. Okey, jauh sikit jarak macam satu jengkal. Okey. Bila saya cakap jangan tepuk, faham? Okey, bila saya cakap tepuk, jangan tepuk. Okey, kita test. Jangan tepuk. Ada yang tak tepuk. Dia ingat dia selamat. Okey, baik-baik. Bagi perhatian ya. Bila saya kata jangan tepuk, maksudnya tepuk. Bila saya cakap tepuk, maksudnya jangan tepuk. Okey, tuan-puan bagi perhatian ya, Kita nak serentak bunyi dia dan paling kuat. Okey, ready? Tepuk. Saya kan dah cakap jangan tepuk. Saya kan cakap kalau jangan tepuk baru tepuk. Tepuk tu jangan tepuk. Okey, faham tak? Faham macam confused je. Okey, kita test lagi. Nak tahu sebenarnya berada di alam mana? Alam dunia ke? Di alam fantasi? Okey, ready semua? Ready semua? Okey, baik semua. Dengan semangatnya, jangan tepuk. Betul. Bijak. Saya pula yang confused. Okey. Dengan semangatnya, tepuk. Okey, dengan semangat dan dengan hati-hati, jangan tepuk. Bunyi tak sekata, betul tak? Dia confused. Tepuk ke jangan tepuk. Okey, dah main-main. Kita nak tutup dah ni, program kita ni. Okey, saya nak cerita satu kisah. Subhanallah, ada seorang anak ni, dia jaga orang tua. Dia jaga mak dia yang sakit. Kisah ni kan encik, dulu kan kita duduk rumah yang lama tu. Lepas tu ada perumahan depan yang kita baik dengan seorang wanita tua yang sakit kanser. Masya Allah. Kami kenal dengan seorang makcik ni sebab ada urusan lah masa tu. Lepas tu tahu-tahu dia sakit kanser. Lepas tu dah waktu yang sama suami dia pun uzur. Kemudian ada seorang anak lelaki yang sudah dewasa, yang kita rasa memang dia dah kahwin. Lepas tu bila tanya, rupanya memang dia dah kahwin dan isterinya berada di Perak ke di Kedah macam tu lah, dengan anak-anaknya di sana. Dan dia berhenti kerja. Dan duduk asing daripada isteri dan anak-anak. Sebab isteri cikgu macam tu, tak boleh nak pindah anak-anak sekolah. Semata-mata untuk jaga ibu dan ayah dia. Untuk jaga semata-mata. Dan dia berhenti kerja dengan gaji yang besar dan dengan jawatan yang sudah tinggi. Tak silap saya engineer macam tu lah. Lepas tu kan saya tanya sampai ulang kali. Encik berhenti kerja? Ya, saya berhenti kerja. Dulu ambil cuti, dah cuti banyak sangat sebab jaga mak ayah yang sedang sakit. Akhirnya saya buat keputusan untuk berhenti terus, fokus jaga mak ayah. Lepas tu bila saya tanya, lepas tu macam mana encik waktu yang sama menanggung adik-beradik lain tak ada yang boleh buat. Saya hormati semua dan tak ada yang boleh dekat, boleh jaga mak ayah. Dan mak ayah tak nak duduk rumah anak-anak. Jadi salah seorang daripada kami adik-beradik perlu berkorban untuk jaga ibu dan ayah ni. Bayangkan ya, seorang anak lelaki sanggup korban sampai tahap itu untuk jaga ibu dan ayah. Dan apa yang berlaku? Saya tanya macam mana tentang encik menanggung isteri dan anak-anak. Kan kewajipan seorang suami. Lepas tu dia pula memang kena bagi fokus sebab ayah tu hilang daya ingatan dan dia tak boleh nak buat kerja sambil-sambil tinggal dekat rumah. Walaupun ada maid di rumah yang adik-beradik ni tolong bayarkan untuk jaga orang tua, tapi tetap mak ayah ni tak nak. Dia nak anak juga yang jaga. Akhirnya subhanallah, dia cerita, rezeki saya ustazah lebih banyak daripada masa dia bekerja. Antaranya adalah adik-beradik semua support, semua bagi sumbangan. Lepas tu rezeki-rezeki yang lain yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar. Tapi saya tak ingat dah cerita ni 5-6 tahun yang lepas, cerita detail. Tapi ketika itulah saya meningkat kepercayaan orang yang buat baik pada ibu ayah, Allah akan berikan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, daripada rezeki yang tidak disangka-sangka.
Saya sebenarnya ada banyak himpunan kisah bagaimana anak yang buat baik pada ibu dan ayah. Akhirnya Allah berikan daripada sumber tak disangka-sangka. Pertama, rezeki. Kedua, kebahagiaan dalam rumah tangga. Ketiga, Allah berikan dari segi anak-anak. Allah jaga anak-anak tu berkat dia jaga hati ibu dan ayah. Sama ada hati ibu ayah kandung dan hati ibu ayah mertua. Kedua-duanya sama. Sebab mertua inilah yang melahirkan dan membesarkan pasangan kita. Dan kedudukannya di sisi Allah tinggi. Walaupun mungkinnya sama ada mertua ke ibu ayah ke, pernah menyakiti kita. Kan? Pernah membuatkan kita rasa sangat berduka dan sedih. Itu adalah ujian daripada Allah untuk menguji sejauh mana kita mampu tetap hormat mereka. Tetap untuk memberikan kedudukan yang sepatutnya sebagai seorang ibu dan ayah. Kalau kita nak fikir sebagai manusia biasa, memanglah semua manusia buat salah, termasuk ibu dan ayah. Tapi memikirkan antara kedudukan anak dan juga kedudukan ibu dan ayah tidak boleh disamakan. Tak boleh sampai kita memandang dia rendah kerana kesilapannya. Tetap ia ada kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Baru ni saya jumpa seorang wanita masuk dalam ceramah, dah lama dah saya kenal. Sekarang dijaga ibu dia umur 80 lebih. Sebelum itu dijaga ibu mertua dia di rumah dia umur sampai 90 lebih. Lepas tu bila saya jumpa, saya tengok muka dia penat, saya kata, puan, saya sampai ingat. Dia kata, Ustazah, saya ingat nama dia, seorang wanita umur dah 60 lebih. Saya kata, puan ni yang jaga mak dulu kan? Betul Ustazah, dulu saya jaga mak mertua dan mak mertua saya dah pergi. Selepas mak mertua saya pergi, saya sambung pula jaga mak saya sekarang umur dah 80 lebih. Saya kata, ya Allah puan, sepanjang hayat puan, lebih dah 10 tahun, berbelas tahun saya kenal dia, sentiasa jaga orang tua yang sangat susah. Lepas tu dia pegang tangan saya, Ustazah doakan saya. Sangat berat sebenarnya tugas menjaga orang tua. Tetapi yang saya tengok barakah kehidupan dia, dia tak pernah bekerja lah, dia sendiri rumah. Suami dia seorang pilot, bawa kapal terbang. Dah habis dah tempoh kerja pilot, tapi masih lagi khidmat dia diperlukan dan dia diberikan rezeki walaupun kerja sikit, berapa hari je dalam tempoh sebulan, tetapi pendapatannya luar biasa. Kemudian yang saya tengok anak-anaknya, subhanallah, Allah jadikan anak-anaknya anak yang baik, anak yang sangat menghormatinya, menyayanginya, dan anak sanggup berkorban untuknya. Dia kata, Ustazah, saya cuma fokus jaga orang tua, sabar dengan orang tua, redha dengan apa yang mereka kata, dan hasilnya saya tengok anak-anak, rezeki yang lain-lain semua Allah jaga. Saya fokus jaga walaupun hati saya terluka. Walaupun kadang saya tak dapat seperti mana orang lain. Orang lain boleh jalan sana, jalan sini. Orang lain boleh begini, tapi saya sentiasa terikat dengan ibu dan jaga orang tua di rumah. Bukan senang. Basuh pampers, mandikan, suapkan, tak kena sikit kena marah, bahkan kadang tahap kena maki. Sebab itulah, kalau kita tak sampai diuji tahap ini menjaga orang yang tua renta, ujian sikit-sikit mak kita marah, mak kita merajuk, mak minta itu, mak minta ini, mak ungkit ke dan sebagainya, pilihlah sabar. Sebab Allah nak berikan sesuatu yang sangat besar. Tapi ujian bagi kita adalah ibu dan ayah. Kan? Kadang ibu ayah tak hargai. Lebihkan kakak. Mungkin kakak tu gaji lebih besar, lebih banyak bagi duit. Kita bagi sikit. Jadi mak ayah tak mention, tak hargai pun. Kalau balik kampung pun tak pandang pun. Kita kecil mungkin. Ini saya bagi senario saja. Apapunlah situasi yang membuatkan kita terasa hati. Lagi kita kuat, lagi kita memberi, lagi kita menyantuni, maka lagi banyak hadiah-hadiah yang sedang disediakan oleh Allah. Tiba masanya kita akan buka bungkusan hadiah tersebut. Allahu Akbar, subhanallah. Saya juga ada kisah, ini kisah yang terakhir lah. Kisah bagaimana seorang anak yang menyakiti hati ibu dan ayah. Selepas dah kahwin, si suami ni, si lelaki ni, ia ikutlah isteri. Lepas tu, dia terlalu sayangkan isteri. Ini cerita ibu ni, seorang wanita ni. Dia terlalu sayangkan isterinya. Ikut semua apa yang isteri nak. Ikut semua. Sampai si ibu ni cerita situasi-situasi yang saya kira takkanlah sampai hati, puan.
Ya ustazah, dah berapa tahun anak saya tak balik. Mula-mula hubungi lagi, sekarang langsung dah tak hubungi saya. Dulu bagi belanja, sekarang langsung tak bagi belanja. Saya ni macam tak muncul dah, macam tak wujud dah. Soalannya macam saya dah tak ada anak dah. Bila saya nak pergi, anak saya boleh marah, boleh bagi warning ustazah. Sampai tahap ni, kita pun tak boleh faham, nak fikir bukan-bukan pun tak boleh juga, tak ada bukti. Kenapa sampai ada seorang anak, ustazah, anak lelaki ni antara anak yang paling saya manjakan. Sekarang apa perasaan makcik? Saya memang jauh hati, saya memang sakit sangat, saya memang sedih. Tapi ustazah, sehinggalah berlaku penyakit misteri. Penyakit yang sampai anak lelaki dia ni habis cara dah berubat. Berubat syifa, berubat hospital buat, semua kata tak tahu sakit apa. Sakit sampai dia tak boleh pergi kerja, sakit yang dia tak boleh nak buat apa, hidupnya macam orang gila. Ya, macam orang gila. Subhanallah, sampailah menantu perempuan. Sampai menantu perempuan datang merayu-rayu, meminta maaf dan minta saya maafkan. Saya tak pernah cakap apa-apa pun pada anak lelaki. Saya cuma terasa hati je. Saya cuma rasa, saya tak tahu saya redha ke saya tak redha terhadap anak saya. Tapi saya ada rasa sedih ustazah. Tapi saya tak pernah doakan yang buruk. Tetapi bila menantu datang, cerita keadaan anak lelaki saya macam ni. Ketika itu, saya solat, saya doa betul-betul dengan Allah dan saya seikhlas hati maafkan anak lelaki saya yang terlalai, menantu saya yang lalai. Bertahun-tahun si ibu ni menderita. Wallahu alam, subhanallah, mungkin memang ada kaitan. Bukan nak sebut apa. Memang selepas ibu ni maafkan dengan seikhlas hati, anak ni mula sembuh. Allah buka kesembuhan sehingga anak ini balik semula, mohon ampun dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin kita hidup susah, sempit, sakit, masalah tak sudah-sudah. Rupanya punca ibu ayah kita kecil hati dengan kita. Ibu ayah kita ada simpan perasaan. Yang kita kalau minta maaf pun umum je. Mak, kita minta maaf ya kalau ada buat salah. Macam tu. Kalau dengan kawan buat salah, kita bersungguh-sungguh minta maaf. Tetapi kadang-kadang dengan ibu ayah, kita kena bersungguh-sungguh. Soal siapa betul, siapa salah, tolak tepi kalau dengan mak ayah. Ustazah, kalau macam tu, dia orang rasa selalu betul lah. Mengalah dengan ibu ayah sebenarnya adalah satu kemenangan. Walaupun kita salah, walaupun kita yang betul, jelas-jelas kalau tanya orang siapa yang betul. Tetapi disitulah ujian bagi ibu dan ayah untuk jadi ibu ayah yang baik. Ibu ayah yang baik. Dan kita jadi ibu ayah, jangan selalu guna kuasa ibu ayah. Mudah-mudah nak kata anak derhaka. Mudah-mudah nak ugut anak tu. Kalau kau terus-terusan macam ni, aku tak reda, kehidupan kau gini-gini. Tak boleh, ini bukan ibu ayah yang baik. Dan doa yang buruk, na'udzubillahi min zalik, takut dimakbulkan Allah, tetapi biasanya doa keburukan Allah tidak angkat. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian sekarang dah pukul 12.17. Dah lebih 20 minit dah. Kita mungkin nak buka sikit. Ada yang nak tanya soalan tak? Mungkin 2 soalan. Silakan. Subhanallah. Ramai. Di TikTok lebih kurang 2,700 dengan 1.2 4,000 yang hadir lebih kurang. Betul, lebih kurang 4,000 yang hadir sama-sama. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, sila nak tanya soalan. Okey, sila puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sekiranya kita dah kahwin, Ya. perempuan dah kahwin, tanggungjawab kita kepada ibu ayah selepas kita kahwin macam mana? Sekiranya dia sakit ke, tapi suami tak benarkan. Okey. Apa hukumnya? Baik. Bagus sangat soalan. Bagi tepukan pada saudari kita. Dan kita bagi juga hadiah nanti cinta syurga. Ada nanti bawa cinta syurga tu satu pada saya. Masya Allah. Okey. Itu bunyi loceng. Waktu rehat dah habis kan? Muzik pula tu. Macam suruh tidur kan? Masya Allah. Okey, tuan-puan sekalian. Sebenarnya tanggungjawab menjaga ibu ayah daripada anak perempuan tidak pernah putus dan berhenti walaupun dah kahwin. Anak perempuan, saya tak jawab anak lelaki ya. Anak perempuan tetap berkewajipan berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Tak boleh kalau kita kata, anak lelaki kan kena jaga mak ayah kan, patut awak ni awak anak lelaki, saya perempuan, saya sebab isi orang, saya kena lebih kepada suami. Tak. Dalam Islam,
anak lelaki dan anak perempuan walaupun dah ada keluarga dan berumah tangga tetap berkewajipan, wajib berbakti kepada ibu dan ayah dengan cara yang berbeza, dengan mengikut kadar kemampuan masing-masing. Bila perempuan jadi isteri, dah kahwin, ada suami, antara ibu ayah dengan suami, suami nombor 1. Tapi ibu ayah pun bukan nombor 2. Dah confuse kan? Kan? Itulah. Suami nombor 1. Tapi bukan bermaksud ibu ayah diketepikan. Kadar kemampuan. Kalau dapat suami yang, saya tak bagi awak. Saya tak bagi awak bagi duit dekat mak ayah awak. Boleh bagi tak? Mak ayah, suami tak bagi. Saya tak bagi, saya tak redha kalau awak transfer apa-apa duit kat mak ayah awak. Saya nak tanya, boleh bagi tak? Boleh. Kita cari rezeki, kita bekerja, duit itu sebenarnya suami tak ada hak untuk menghalang. Dan sebenarnya apa yang suami halang dan larang itu sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Si anak perempuan ini dibesarkan susah payah dengan pengorbanan air mata, air darah, air keringat yang tidak akan terbayar dengan apa pun, dunia dan isinya. Maka bila anak perempuan nak berbakti dengan berikan sedikit belanja, maka sepatutnya suami tidak boleh menghalang. Dan kalau suami itu menghalang sampai putus silaturahim, suami ini bertanggungjawab dan berdosa besar. Tidak boleh memutuskan hubungan silaturahim. Di sana ada satu hadis Nabi SAW. Allah berputus dengan orang yang berputus. Maksudnya Allah berputus hubungan. Allah akan menelantarkan. Allah tidak akan memelihara dan menjaga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dalam kitab Al-Kabair, bab dosa-dosa yang besar, saya ingat saya bab yang kedua ataupun bab yang ketiga, berkenaan antara dosa yang terbesar adalah dosa memutuskan hubungan silaturahim. Masuk silaturahim, hubungan rahim. Hubungan rahim yang paling tinggi adalah ibu dan anak. Ibu bapa dan anak. Itu rahim yang paling nombor 1 paling tinggi. Yang kedua, silaturahim yang kedua adalah adik beradik. Yang seterusnya pergi kepada nenek atau pak saudara, mak saudara, sepupu sepapat. Ini adalah hubungan yang berkait dengan rahim daripada atas. Tapi yang paling tinggi ranking adalah ibu bapa dengan anak. Jadi sangat besar siapa yang menjadi penyebab kepada pemutus silaturahim ataupun memutuskan silaturahim. Yang jadi sebab berdosa besar, kita bimbang, kita solat jaga, puasa jaga, aurat jaga, tapi kita putus silaturahim. Bahkan disebut dalam hadis Nabi, bukan hadis Nabi, ini seorang sahabat Nabi. Dia sedang menyampaikan majlis ilmu, kemudian dia pun berkata dalam majlis, siapa yang berputus silaturahim, sila keluar daripada majlis ini. Kemudian bangun seorang pemuda, dia terus, saya tak ingat Anas bin Malik ke, tapi sahabat Nabi yang terdekat. Dia terus keluar daripada majlis, dia pergi minta maaf dengan mak saudara dia. Rupanya dia ada buat masalah sampai putus silaturahim dengan mak saudara dia. Lepas tu, mak saudara dia pun bertanya, kenapa kamu tiba-tiba datang minta maaf ni? Dia tak fikir dah siapa yang salah. Kalau sebelum tu mungkin dia rasa mak saudara dia yang salah. Dia tak fikir dah ni. Dia tahu dia nak pergi minta maaf saja. Sebab apa? Lalu dia pun balik semula dalam majlis. Dia tanya balik sahabat Nabi. Masa ni peristiwa ni berlaku dalam kitab Al-Kabair ni, diceritakan kisah ini. Masa ni sahabat Nabi ni, Nabi dah wafat. Sahabat Nabi yang buat majlis ilmu. Lalu sahabat Nabi yang terdekat ni menjawab, disebabkan ada yang memutuskan silaturahim, tertahan rahmat Allah di dalam majlis ini. Bayangkan ya, kalau di rumah kita ada yang putuskan silaturahim, rahmat Allah tertahan. Patutnya kita dapat bahagia, tenang, rezeki yang murah, anak-anak okey, tapi sebab rahmat Allah tertahan kerana ada yang memutuskan silaturahim. Jadi, kalau kita tetap menghubungkan silaturahim walaupun senyap-senyap, dalam keadaan suami tak suka, boleh jadi sebab suami ada masalah dengan mak mertua, mak ayah kita ke contoh kan. Sebabkan itu dia jadi tak suka, maka kita tetap hubungkan. Sebenarnya kita mengurangkan dosa suami itu. Suami itu berdosa bila melakukan sesuatu boleh memutuskan silaturahim. Bahkan ada perbincangan, boleh rujuk Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Apakah hukum isteri tetap balik ke rumah mak ayah dalam keadaan suami tidak izinkan? Sekiranya balik kerana keperluan, mak sakit, ayah sakit, perlu bawa pergi klinik tapi tak ada orang bawa melainkan kita. Mak ayah dah tenat, ada keperluan, bukan suka-suka ni, dan suami tak izinkan, maka situasi begini dibenarkan balik walaupun suami tak izin. Yang berdosa bukan isteri, suami yang berdosa.
Sepatutnya suami bila tahu mak ayah dah sakit, tenat, memerlukan pertolongan, maka suami yang bawa isteri balik, bukan suami yang halang. Sebab itu tetap berkewajipan berbakti pada ibu ayah walaupun kita sebagai anak perempuan. Okey, tu ada angkat tu tangan. Nak tanya? Oh tak, stretching ya, stretching. Okey. Last, lepas tu kita berhenti. Ke tak ada dah? Okey. Okey, silakan puan. Okey. Dari segi mulut suami dia akan kata derhaka lah. Awak ni isi derhaka ya. Saya dah cakap jangan balik. Awak balik juga. Sebenarnya di sini bukan isteri yang derhaka, suami yang derhaka. Oh berani ustazah sebut macam ni, nanti orang cut viral, ustazah kena kecam. Saya banyak kali ada kena kecam isu ni. Saya dulu perunding-cara rumah tangga, kaunselor di Jabatan Agama 4 tahun. Saya bukan nak bagi tahu pasal sebab saya kerja tu jadi saya boleh cakap macam ni. Saya bekerja di satu situasi kedudukan yang mana bila klien datang cerita masalah-masalah macam ni, saya tak boleh jawab dindong. Maksudnya jawab yang tak pasti. Saya tak boleh kata saya tak tahulah puan boleh bawa balik ke tak. Macam mana ni ustazah? Saya boleh tak balik ni? Mak saya tenat ni, mak saya minta saya balik tapi suami saya tak bagi. Saya tak tahulah. Tak boleh. Kita kena bantu beri jawapan. Dan bila saya nak beri jawapan, saya kena merujuk fatwa, merujuk nas-nas, merujuk kepada hukum hakam. Sebab kita ada tempat rujukan. Saya akan jawab dengan tenang, dengan yakin, puan boleh balik. Habis tu saya isi derhaka? Tak. Suami tu berdosa sebenarnya menghalang puan. Tanggungjawab sebagai suami adalah menghubungkan silaturahmi isteri dengan keluarganya. Dia tidak boleh memutuskan hubungan. Jadi, sebab itu pernah Sayyidina Umar ditanya. Bila ada seorang ayah, dia mengadu tentang perihal anak derhaka. Sayyidina Umar pun panggil anak lelaki tu. Lalu anak lelaki ni kata, adakah wujud bapa yang derhaka? Lalu Sayyidina Umar menjawab, ya. Sekiranya seorang ibu bapa tidak berikan pendidikan yang baik, tak beri nama yang baik, dan bapa kamu tak beri kamu ibu yang baik. Maksudnya suami ni tak didik isteri. Jadi isteri ni perangai yang buruk, akhlak buruk, mungkin tak taat pada Allah, jadi anak ni terpengaruh dengan ibu. Lalu Sayyidina Umar, budak lelaki ni pun jawab, wahai Sayyidina Umar, sesungguhnya apa yang kamu sebutkan semua itu ada pada ayahku. Lalu Sayyidina Umar kata apa? Wahai ayah, maksudnya lelaki yang mengadu ni, sebelum anak kamu derhaka, kamu dulu derhaka. Sebab itu dalam mahkamah, bukan hanya ada isteri yang nusyus, suami nusyus pun ada. Kes-kes saya dulu, bila ada cerita suami yang datang, Ustazah, isteri saya nusyus, bla 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 bla, dia bagi tahu. Saya kata, okey, encik, untuk jatuhkan isteri encik nusyus, iaitu derhaka atau tidak, bukan encik yang tentukan, bukan saya yang tentukan, mahkamah yang tentukan. Saya sarankan encik bawa ke mahkamah. Lalu dia confident sangat rasa isteri dia nusyus, dia pun pergilah ke mahkamah. Bila dibicarakan, terus teranglah isteri cerita situasi kenapa dia langgar perintah suami sekian-sekian. Akhirnya yang nusyus bukan isteri, suami yang nusyus. Sebab itu dalam Al-Quran memang disebutkan tentang nusyus dari pihak suami, nusyus di pihak isteri. Jadi berhati-hati. Sebab itu yang menjatuhkan hukum anak derhaka, ibu bapa derhaka, isteri derhaka, neraka ataupun neraka syurga Allah saja. Tapi bab-bab hukum hakam ini sebaiknya bukan manusia yang jatuhkan hukum. Dan kalau kita yang dijatuhkan hukum oleh suami, janganlah terlalu personal, bukan personal. Jangan terlalu simpan dalam kepala sampai datang kerja. Aku isi derhaka, aku isi derhaka, aku isi derhaka. Memang neraka lah tempat aku isi derhaka. Faham kan? Sebab suami dah sebut macam tu terus. Dahlah kita diuji dengan ujian yang berat. Lepas tu kita mental torture diri sendiri. Lepas tu kita panggil apa? Kita panggil ni. Blame diri sendiri. Maka janganlah kita menghukum diri kita sedangkan Allah tidak menghukum diri kita sampai sebegitu. Jadi subhanallah, saya bukan nak ajar supaya lawan perintah suami ni. Nampak situasi apa tu kan? Situasi yang genting, mak ayah. Dan melibatkan mak ayah, bukan kawan-kawan ni. Tapi kalaulah suami tak bagi balik sebab nak berbuka. Saya nak berbuka dengan mak ayah. Awak tak bagi. Ustaz Asmat kata abang yang derhaka. Oh. Padahal tak bagi berbuka je. Sebab suami dah nak berbuka dengan kita, awak tak payahlah, nantilah lain kali. Janganlah pula dia pukul rata semua, hujah jangan dia spin kan. Sebab kita sebut situasi yang bagaimana.
Wallahu alam. Terima kasih banyak-banyak. Moga menjawab. Moga bermanfaat perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah. Selamat berpuasa, meneruskan ibadah lebih kurang 15 hari lagi, dan selamat menyambut Aidil Fitri, insya-Allah. Semoga semua dimurahkan rezeki yang barakah melimpah ruah, diberikan pasangan yang soleh dan soleha, zuriat keturunan penyejuk hati, penyejuk mata, dan Allah berikan kesihatan dan husnul khatimah, dan sekeluarga berada di syurga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.